Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sadli Sabarudin dan rakan-rakan. Saya Ahmad Badrul Amin bin Samsul Kamal dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan ia merupakan asas pembinaan etika dan tamadun. Perlembagaan Persekutuan juga adalah undang-undang tertinggi dan sumber rujukan. Perlembagaan Persekutuan menyediakan ruang tapak integrasi di mana tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara. Yang pertama, Badan Perundangan. Yang kedua, Badan Eksekutif. Dan yang ketiga ialah Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut. Pada masa yang sama, perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada sejarah Perlembagaan Persekutuan. Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Berikutan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Persekutuan pertama 1955, Tunku Abdul Rahman Putra telah dipilih sebagai Ketua Menteri pertama. Untuk tugas penggubalan perlembagaan, kerajaan British telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada Wakil Kerajaan British sendiri, Penasihat Majlis Raja-Raja dan pemimpin parti. Kemudian, penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri. Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman telah menguatai rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan merunding tarikh kemerdekaan untuk negara. Pada Mac 1956, satu Suruhanjaya Perlembagaan diketuai Lord Reid telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Dalam proses runding cara tersebut, satu memorandum daripada Parti Perikatan telah mendapat keutamaan, iaitu disebut sebagai Pakatan Murni. Pakatan Murni merupakan persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hak-hak orang lain yang menyentuh 5 perkara utama, iaitu kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kerakyatan sama rata. Perlembagaan yang digubal Suruhanjaya ini diiktiraf Jawatan Kuasa Kerja sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mulai tarikh kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Dan apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada 1963, beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan telah dipindah dan nama negara turut ditukar, iaitu Malaysia. Perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis dan ia juga merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Di samping itu, perlembagaan menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal Tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Perlembagaan Persekutuan berasaskan kepada kontrak sosial. Perlembagaan Persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Perlembagaan Persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetekawaan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amirin bin Rizwan dari kelas EE 242-4B. Perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Apakah maksud tapak integrasi? Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat. Antara kelompok masyarakat tersebut ialah daripada etnik, agama, politik dan badan bukan kerajaan dan sebagainya yang berbeza etika dan peradaban. Mereka bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan dan mikro. Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sepadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat di Malaysia. Perlembagaan persekutuan. Yang seterusnya, walaupun begitu, perlembagaan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga kan mendatangkan cabaran, bahkan juga perbezaan dan percanggahan. Namun begitu, walaupun rakyat Malaysia sentiasa bertikam lidah, namun masyarakat tidak berperangan dan setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, akan tetapi masyarakat Malaysia masih kekal dengan aman dan makmur. Antara konsep dan penghayatan tapak integrasi. Tapak integrasi sebagai wahana sosial untuk membina suatu kefahaman yang lebih mendalam. Integrasi ialah proses bagi mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi. Proses ini amat penting kerana ia dapat menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta akan negara. Ciri-ciri tapak integrasi. Antara ciri tersebut ialah yang pertama, sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Yang kedua, satu titik pertemuan untuk kelompok yang strategik. Yang ketiga, proses pertemuan berasaskan prinsip. Antara yang prinsip yang pertama ialah tawar-menawar, yang kedua perundingan dan yang ketiga pengantaraan. Seterusnya ada tapak yang diinstitusikan dan ada yang tidak, ada yang berjaya dan juga ada yang tidak berjaya. Dan yang terakhir ialah usaha memilih tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatupaduan. Antara contoh kes di Kelantan ialah ada empat proses integrasi majoriti dan minoriti. Yang pertama ialah asimilasi. Asimilasi ialah kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Sebagai contohnya, masyarakat Siam di Kelantan, mereka menggunakan bahasa dan dialek Kelantan dan juga status bumi putera dan perakuan pemerintahan kolonial dan undang-undang tanah. Yang kedua, akomodasi. Majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Bagi contohnya, masyarakat di Kelantan, mereka menghayati agama Theravada, Buddhis, adat resam, bahasa Siam. Dan yang ketiga, akulturasi. Akulturasi ialah pinjam-meminjam unsur budaya dalam kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti. Sebagai contohnya, masyarakat Siam di Kelantan, mereka antaranya ialah makanan, kesenian dan seni busana. Dan yang terakhir ialah amalgamasi. Amalgamasi ialah asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkahwinan. Contohnya, masyarakat Kelantan, masyarakat Siam di Kelantan telah melakukan perkahwinan campur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Syaris bin Muhammad Syahrudin. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang 3 tahap tapak integrasi. Okey, yang pertama makro, iaitu atas ke bawah. Yang kedua meso, bawah ke atas. Dan yang ketiga mikro, inisiatif akar umbi. Okey, yang pertama iaitu makro. Makro merupakan peranan kerajaan sebagai contoh Perlembagaan Persekutuan, Rancangan Malaysia dan Rukun Tetangga. Okey, seterusnya bermatlamat mencapai perpaduan negara dengan memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah. Okey, seterusnya bermatlamat mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Seterusnya, makro juga mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur. Dan akhir sekali, meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. Okey, yang seterusnya adalah meso. Meso merupakan peranan NGO iaitu sebagai pengagih habuan pembangunan. Seterusnya, NGO juga merupakan ejen pemantau pelaksanaan program untuk minoriti. Antara unit badan NGO adalah Rakan Kop dan Suhakam. Rakan Kop membolehkan polis dan masyarakat saling menggembeling tenaga dan lebih berkesan memerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan. Suhakam pula adalah untuk mempromosikan kesedaran dan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, Suhakam juga adalah untuk menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Akhir sekali iaitu mikro. Mikro merupakan peranan rakyat sebagai contoh rukun tetangga dan rumah terbuka. Okey, rumah terbuka di Malaysia bermaksud suatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupukkan persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Okey, seterusnya amalan rumah terbuka ini sangat unik bagi Malaysia kerana telah mendorong kepada keamanan dan kebaikan keadaan dalam negara kita. Rukun tetangga pula bermatlamat memelihara, meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Seterusnya, rukun tetangga membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing. Dan akhir sekali, skim rukun tetangga diperluaskan lagi dengan pendekatan pembangunan komuniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Muhammad Syahir bin Syed Hassan dan daripada kelas PE 2424B. Okay, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit cabaran tafsiran semasa Perlembagaan Persekutuan. Okay. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran sama ada pada peringkat negara atau dunia. Terdapat beberapa cabaran yang perlu kita hadapi, antaranya ialah yang pertama, mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Yang kedua, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Yang ketiga, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Yang keempat, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Yang kelima, menghadapi gelombang hak asasi dan Orde Baru dunia. Dan yang keenam dan terakhir sekali ialah mengekalkan keamanan negara dengan mengawal aktiviti subversif dan jenayah terancam. Okay, sudah semestinya dalam apa jua cabaran, masih ada langkah-langkah atau cara untuk mengatasinya. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui. Okay, antara langkah-langkah untuk mengatasi cabaran-cabaran yang telah saya nyatakan ialah yang pertama, menangani sifat zaman budaya materialistik
Yang kedua, mengatasi faktor peredaran. Dan yang ketiga, mengatasi kepelbagaian. Dalam kita mengatasi cabaran-cabaran yang telah saya nyatakan, kita juga perlulah mengaplikasikan konsep serta menyusun dan merancang strategi bagi memudahkan pihak kerajaan mengadakan adaptasi yang betul. Setiap sekolah perlulah mengadakan kempen-kempen kesedaran pelajar sebagai bangsa dan bahaya bersifat dan berasimilasi seiring dengan mementingkan zaman tanpa meninggalkan budaya kebendaan. Okay. Langkah mengatasi yang seterusnya adalah menangani pengaruh, mengatasi liberalisme dan mengatasi pluralisme media massa. Okay. Hal ini kita perlu lebih bersikap proaktif dalam menambahkan ilmu agama. Pihak berkuasa juga perlu menghalang penyebaran ceramah terhadap isu liberal di Malaysia, dan kita juga boleh berjumpa dengan para agamawan dan berbincang tentang bahaya pengaruh pluralisme. Okay. Itu sahaja daripada saya dan akhir kata daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.